Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Kita senantiasalah bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Dan kalau seandainya terlintas di hati kita untuk melakukan kebaikan, janganlah ditangguh. Dan kalau seandainya hati kita terlintas untuk melakukan kejahatan, hentikanlah dengan segera. Kerana suatu peristiwa berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengembangkan dakwah Islamiah ke kota Madinah. Satu kabilah telah beriman kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada kabilah tersebut, seorang yang sangat terkenal berjuang di samping Rasulullah, namanya Sa'ad bin Mu'az. Daripada golongan yang sama datangnya kabilah Sa'ad bin Mu'az ini, seorang yang sangat keras hatinya. Sekalipun dia itu di dalam pergaulan sangat baik, tetapi oleh kerana rasa egonya, dia lambat menyahut seruan yang dibawa oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Amr bin Sabit. Semua kabilahnya sudah masuk Islam, tinggal dia satu orang saja. Satu ketika itu ada terasa di dalam hatinya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kebetulan pula pada waktu itu Rasulullah sedang bersiap-siap untuk menghadapi perang Uhud. Sebagaimana yang kita sudah tahu bahawasanya perang Uhud itu adalah serangan daripada orang-orang Quraisy yang nak mendatangi Madinah. Kemudian Rasulullah berbincang kepada sahabat-sahabat sama ada kita nak mempertahankan Islam dari dalam kota Madinah ataupun kita nak keluar bertemu pada satu tempat dan mempertahankannya daripada luar. Yang akhirnya di dalam mesyuarat itu para sahabat bersetuju untuk keluar daripada Madinah, di mana tempat bertemu peperangan tersebut adalah namanya Uhud. Jadi Amr bin Sabit ini tergerak hatinya. Diam-diam ketika orang sibuk menyiapkan perkakas peperangan, dia datang sendirian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia datang bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah amat gembira. Rasulullah sangat mengharapkan keimanan daripada Amr bin Sabit. Lalu dia datang, dia mengatakan hasratnya yang sebenar. Rasulullah terima, maka dia mengucaplah kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa diketahui oleh kaumnya sendiri, dan tak ada pun yang mengetahui bahawasanya ketika itu dia sudah Islam. Kemudian tu dia mengatakan kepada Rasulullah hasratnya untuk pergi ikut sama berperang di dalam perang Uhud. Rasulullah kata silakan. Dia pulang menyiapkan segala-gala perkakas peralatan perang. Kemudian tu terus maju mengikut kumpulan ataupun pasukan yang dipimpin sendiri oleh junjungan Nabi besar kita. Yang akhirnya di dalam peperangan sekalipun tangkasnya dia menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa, tetapi banyak juga singgah tikaman-tikaman daripada orang-orang Quraisy jahiliyah mengenai tubuhnya, yang akhirnya dia jatuh, belum lagi mati tetapi tidak sedarkan diri. Jadi apabila sahabat-sahabat lain melihat Amr bin Sabit ini di dalam peperangan, mereka heran dan mereka bertanya, apa yang kamu buat di dalam peperangan ini? Kamu kan
orang kafir, kenapa kamu membela Islam? Jadi sahabat-sahabat datang menghampiri dia kerana melihat dia seolah-olah nak menyampaikan sesuatu. Jadi Amr bin Sabit dengan keadaannya yang sudah terenyah-enyah nafasnya tadi itu, dia kata sebenarnya tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahawasanya beliau sudah memeluk agama Islam. Yang tahu hanyalah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang gembira diberitahu kepada Rasulullah bahawasanya Amr bin Sabit telah gugur sebagai syuhada. Pada malam harinya Rasulullah bermimpi bahawasanya Amr bin Sabit telah didatangkan menghadap hadrat Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Allah bahawasanya Amr bin Sabit akan menjadi ahli jannah. Rasulullah memberitakan kepada semua para sahabat bagaimana seorang yang baru masuk Islam mengatakan kalimatut tauhid la ilaha illallah tanpa beramal walaupun dengan hanya setengah sembahyang, satu hari puasa, tidak pernah dilakukan ibadah-ibadah yang pernah diwajibkan kepada seorang muslim, tetapi oleh kerana dia mati di dalam syahid, maka Allah Ta'ala telah ganjarkan dia dengan balasan jannah. Bahawasanya di dalam kalimat tauhid itu apa nama yang kita selalu sebut, iaitu la ilaha illallah. Kita tidak bermaksud untuk mentafsir la itu apa, ilaha itu apa, illa itu apa, dan Allah itu adalah nama bagi zat. Kita kembali kepada apa yang kita beritakan pada minggu yang lalu, iaitu hari Khamis, sebagaimana janji kita ketika Abdullah As-Samir membuat dadu-dadu dan diukir semua nama-nama Allah yang dipelajari daripada Faimyun. Dia campak ke dalam api satu persatu, semuanya terbakar. Hanya satu dadu saja yang terpelanting keluar daripada api, maka dilihat di situ namanya adalah nama Allah. Jadi Allah adalah satu-satunya nama bagi zat. Siapa yang menamakan Tuhan kita Allah? Di dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Di dalam Al-Quran Rasulullah menyampaikan kepada kita firman ini, iaitu sesungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, anallah, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Beribadahlah kepada aku, sembahlah aku, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Jadi nama ini adalah nama Asmaul A'zam, nama besar, nama yang sebab kerana percaya dan beriman kepadanya, orang yang tidak pernah beramal walau satu sembahyang pun diterima Allah masuk syurga. Nama besar ini yang telah didiscoverkan ataupun yang telah diselidiki oleh Abdullah As-Samir, kerana Faimyun tidak mengajarkan dia, takut dia itu telah menggunakan nama ini dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi apabila dia ceritakan kisah macam mana dia menemui nama Asmaul A'zam ini kepada gurunya Faimyun, maka kata Faimyun, kamu pergunakanlah nama ini dengan sebaik-baiknya, dan ingatlah, sesiapa yang memiliki nama ini dan diizinkan Allah Ta'ala akan terkabul daripada sebab doanya, dia pasti akan menerima berbagai-bagai ujian. Maka berhati-hatilah kamu, kata gurunya Faimyun. Faimyun meninggalkan tempat itu, berjalan berdakwah kepada tempat yang lain. Tinggal Abdullah As-Samir mewarisi ilmu yang telah disampaikan oleh Faimyun. Dia mula berdakwah, pergi dari kampung ke kampung, melihat siapa saja yang boleh dia sembuhkan disebabkan penyakit,
Siapa saja yang boleh ditolong untuk mendapatkan makanan dan kelepasan daripada kesempitan hidup, tidak nama lain yang digunakan, itulah nama dia bermohon, Allahu Rabbi. Nama itu diberikan oleh Allah sendiri. Nama itu Allah, nama zat. Kita tahu apa makna Allah. Ada ulama mengatakan makna Allah al-ma'bud, iaitu yang wajib disembah. Asal perkataan ini, ada yang mengatakan orang ahli bahasa, dia kata perkataan ini bukan daripada perkataan terbitan ataupun mushtaq, tetapi dia adalah perkataan daripada nama itu sendiri asliah. Hanya saja mereka berpandangan, salah satu daripadanya Imam Saibawi, iaitu orang ahli nahwu bahasa Arab, dia mengatakan bahawasanya kalimah Allah itu asalnya daripada perkataan ilahun. Ilahun adalah isim nakirah. Ilahun digunakan oleh kebanyakan daripada orang-orang ketikanya itu merujuk kepada apa saja sesembahan, tidak kira sama ada yang dibuat daripada batu ataupun segala-galanya. Sebab itu ilahun itu dibubuh dengan tanwin yang berbaris depan menunjukkan kenakirahannya, iaitu makna umum. Tetapi apabila Islam datang, ada yang mengatakan sebelum Islam datang pun sudah diubah ilahun itu, ditambah dengan alif lam ma'rifah. Ya, ada sikit payah nak faham teknikalnya ya. Kerana orang yang kalau tak belajar nahwu, dia tak tahu apa itu alif lam ma'rifah, apa itu tanwin. Tapi saya cuba untuk memberi penjelasan semudah yang mungkin. Alif lam ma'rifah adalah alif lam yang diletakkan di awal kalimah isim. Jadi kalau datangnya alif lam, tanwin itu akan dibuang. Jadi kalau tanwin dibuang, ditambah alif lam di awalnya, maka jadilah kalimah tersebut al-ilahu. Jadi al-ilahu ni tak disebut oleh orang-orang ketika itu. Walaupun Islam belum datang, mereka kenal al-ilahu tu, tapi tak menyebut sebagai al-ilahu. Kerana alif, iaitu yang awal daripada kalimah ilahu tu dibuang. Jadi tinggal alif lam lam ha. Alif lam lam alif ha. Alifnya tu jadi apabila dihubungkan semua tulisannya, jadi yang tinggal alif lam lam ha, dan lam itu dibaca dengan tebal. Dan alif yang sebelum kalimah terakhir ataupun huruf terakhir ha dijadikan alif yang kecil di atas sabdu, atas lam jalalah. Ya, kalau kita pandang kalimah Allah itu, jadi alif yang kecil itu, ada sebahagian ulama mengatakan alif itu adalah aliful kainat. Sebab itu apabila kita mengangkat takbir atau kita melaungkan azan, kalau dipandang daripada segi hukum tajwidnya, itu adalah mad tabi'i, Allahu Akbar, tidak panjang. Sama ada di dalam azan ataupun di dalam takbiratul ihram, kita kata Allahu Akbar. Tetapi kalau kita kaji lagi dalam, iaitu tentang bolehnya memanjangkan kalimah Allah dalam takbiratul ihram tu, boleh panjang sampai 7 alif ataupun 14 harakat. Boleh kata Allahu Akbar. Walhal kalau dihukumkan secara tajwid, dia bukan mad jaiz ataupun bukan mad wajib. Tetapi bolehnya itu kerana sebahagian daripada pandangan ulama, alif yang di atas sabdu itu namanya aliful kainat, menunjukkan simbol bahawasanya segala sesuatu adalah terjadi daripada penciptaan Allah. Jadi kejadian yang diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak akan berakhir begitu pendek, tetapi daripada awal penciptaan sampai nanti akhir zaman, kejadian itu tetap berlaku dan berlaku, terus berlaku. Cuma kaedah fikih hanya menetapkan 14 harakat atau 7 alif. Jadi apabila dibuang alif yang pertama dari kalimah ilahu, jadi kalimah Allah, perbincangan daripada orang-orang
yang telah membuang alif yang pertama daripada kalimah ilahu. Bidas lagi ulama-ulama yang mengatakan kaedah itu tidak boleh. Sebabnya alif itu bukanlah hamzah wasl, tetapi kalau diambil daripada akar perkataan ilaha ataupun aliha ataupun alihu ataupun aluha, hamzah di situ adalah berkedudukan sebagai fa' fi'il yang bukan daripada huruf syamsiah, tetapi dia adalah huruf qamariyah, iaitu hamzah, salah satu daripada huruf-huruf halqi. Jadi tak boleh dibuang. Baik, kita rujuk Quran. Kalau misal kata tak boleh dibuang, di dalam Al-Quran ada satu kalimah, lakinna wallahu rabbi. Di dalam surah Al-Kahfi. Siapa yang suka mengkaji Quran, rujuk, lihat betul-betul kalimah lakinna. Belakangnya tu ada alif, tetapi atas alif tu ada bulat. Kaedah membaca kalimah lakinna ini tidak boleh dibaca dengan alif, tapi dibaca dengan pendek, lakinna huwallahu rabbi. Tak boleh dibaca lakinna ataupun na, tidak. Kerana apa? Lakinna ini adalah gabungan daripada dua kalimah, satu kalimah lakin, satu kalimah ana. Kedudukan hamzah pada ana sama dengan kedudukan hamzah kepada perkataan ilahu. Dibuang hamzah itu, diidghamkan nun pada kalimah lakin kepada nun pada kalimah ana, dan dibubuh sabdu lakinna. Begitu juga kaedah di dalam perkataan Allah. Al-ilahu, dibuang alif hamzahnya yang pada kalimah ilahu, kemudian tu diidghamkan lam yang tinggal, iaitu lam daripada alif lam ma'rifah dan lam daripada kalimah ilaha. Itu kaedah macam mana kalimah Allah ini terjadi. Jadi sebab itu dia adalah merupakan satu kalimah yang sangat unik. Apa saja huruf dibuang daripadanya tetap akan boleh dibaca. Ini pandangan daripada banyak ulama-ulama yang mengkaji tentang kalimah ini. Saya tidak sentuh kalimah-kalimah yang lain apabila dia dimasukkan di dalam kalimah itu tauhid. Macam mana peranan daripada nafi dan isbat, kita tak bincangkan itu, tapi kita bincangkan tentang kalimah Allah itu saja, iaitu apabila dibuang hamzah yang pertama, alif yang pertama, tinggal lillahi, dibuang lam, tinggal lahu, dibuang lam lagi yang kedua, tinggal hu. Hu ini adalah damir daripada perkataan huwa. Jadi sebab itu kalau orang yang ahli zikir, dia boleh zikir dengan kalimah la ilaha illallah, boleh zikir dengan Allah, boleh zikir dengan hu, kerana hu tu adalah akhir daripada kalimah Allah yang sudah dibuang satu-satu hurufnya, tinggallah hu. Ada pula yang mengatakan kalau dibuang antara lam yang di tengah-tengah, tinggal alif dan ha. Dan ada juga orang yang ahli tarikat, dia menggunakan bukan kalimah Allah, bukan kalimah hu, tetapi dia berzikir ya. Tu boleh rujuk kepada yang ahlinya, kerana saya tidak beramal ataupun tidak memasuki mana-mana kumpulan tarikat. Saya hanya seorang yang suka mengkaji perkara-perkara seperti ini dengan bertujuan. Lagi banyak kita mengetahui, lagi sedikit kita salah sangka kepada orang. Kerana kalau kita kurang ilmu, kita banyak salah sangka kepada orang. Sebabnya apa yang orang buat tu kita tak tahu, jadi kita akan melemparkan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh yang memiliki amal tersebut. Jadi sebab itu apabila kita mendengar sesuatu amal, kita tidak boleh terus-terus meluru ataupun mengatakan itu salah, ini haram, ini tidak halal. Tidak boleh macam itu, kerana kita seharusnya mencari dalil-dalil tertentu, macam mana orang itu berpegang dengan dalil apa. Ujung-ujungnya sekali kita akan bertanya kepada dia. Baru-baru ini saya didatang oleh satu kumpulan tarikat. Di dalam kaedah mereka sebelum berzikir itu ada perkara-perkara yang dilakukan.
salah satu daripadanya bersembayang 2 rakaat. Nama sembayang itu solatun najah. Saya tak pernah dengar apa itu solatun najah. Jadi saya tanya dia, ini solatun najah ni macam mana pertingkahannya? Memang 2 rakaat, tapi apa tujuannya? Daripada mana asalnya? Jadi dia kata sebenarnya solatun najah ni sama dengan solatul hajat. Kalau kita di sini, orang-orang di sini kenal dengan solatul hajat, tapi oleh kerana kitab itu, tarekat itu berasal daripada Parsi, berasal daripada Iran. Jadi orang-orang Iran, masyarakat, background masyarakat dia, iaitu budaya masyarakat dia, kenal solatul hajat itu sebagai solatun najah. Jadi kalau kita tidak tahu ataupun kita tak kenal budaya mereka, kita akan menyangka bahawasanya solat itu adalah solat yang ditambah-tambah, yang tidak pernah diceritakan di dalam hadis. Kita akan salah sangka kepadanya. Jadi sebab itu banyak membaca, banyak mengetahui, kurang kita punya tomahan kepada orang dan salah sangkanya kita kepada orang. Jadi sebab itu apabila orang-orang yang begini, yang ada zikirnya macam seolah-olah dia ini apa, nak cakap Allah ke nak cakap apa ni, kan kita akan merasakan macam itu. Pasal apa? Kita tak tahu bagaimana pecahan kalimah itu yang sampai dia menjadi kalimah alif dan a. Dan bunyinya itu a adalah menunjukkan kalimah ini, alif dan ha, adalah merupakan rumus daripada intihaiyah, kesudahan nafas yang keluar masuk daripada manusia adalah dipersembahkan kepada Allah Ta'ala sebagai satu ibadah, di mana ibadah itu terkandung kalimah Allah di dalam bentuk rumusan. Ini yang mereka pertahankan. Tak kisah bagi saya, asal ada saja orang yang memulakan perkara tersebut dengan dia kepada dalil-dalil, dengan dia punya sokongan apa, kita tak menjadi masalah. Bagi kita itu hak mereka, kerana mereka ada dalil-dalil tersendiri. Kita tak kata itu tak boleh. Kerana ilmu kita sedikit, kita tidak boleh menegaskan kepada orang yang ini boleh, yang ini tak boleh, yang ini iya, yang ini tidak. Siapa kita? Kita hanya orang bawah. Kita tidak tahu banyak perkara. Kita pun sedang belajar. Jadi kita tidak boleh memutuskan, tetapi kita hanya mendapatkan data-data kenapa mereka melakukan yang demikian. Abdullah As-Samir terus di dalam dakwahnya untuk mengembangkan agama Nasrani yang dia pelajari daripada Faimiun. Sampailah kemasyhurannya yang luar biasa itu ke pengetahuan raja yang memerintah, iaitu Raja Najran. Raja Najran panggil dia dan Raja Najran mengatakan bahawasanya kamu telah memperkenalkan satu agama yang menentang agama nenek moyang kami, kata raja. Abdullah As-Samir membela dirinya. Dia kata inilah agama yang betul, inilah agama yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan agama yang kita buat sekarang oleh datuk nenek moyang kita yang percaya kepada sihir, yang menyembah kepada berhala, yang diperbuat berhala itu oleh tangan-tangan kita sendiri, sedangkan berhala-berhala itu tidak punya manfaat dan mudaratnya kepada kita, bagaimana kita mengatakan itu sesuatu yang benar? Tapi oleh kerana dia raja, Abdullah As-Samir tidak punya lagi hujah, kerana kekuasaan raja adalah mutlak, di mana-mana pun raja boleh buat apa dia punya suka, maka Abdullah As-Samir ditangkap dan dihukum bunuh. Bagaimana cara dia dihukum bunuh? Dia dinaikkan di atas sebuah gunung, kemudian itu ditolak daripada gunung tersebut. Sebelum ditolak, dia mengatakan, Allah, selamatkanlah aku. Turun sampai ke bawah. Malaikat menyambut dia. Dia balik semula kepada raja. Raja heran, macam mana kamu boleh selamat? Kau tidak akan dapat membunuh aku tanpa izin daripada Tuhan aku, kata Abdullah As-Samir. Baiklah, kata raja, kalau kamu mencabar aku bagaimana untuk membunuh kamu, aku akan adakan hukuman yang lain. Jadi dia kata kepada pengawal-pengawalnya, kamu bawa Abdullah As-Samir ke tengah lautan, kamu ikat kaki tangannya dan kamu tenggelamkan di dalam laut.
Buat kedua yang hukuman ini, Abdullah As-Samir juga tidak lupa, tidak lalai untuk menyebut, minta kepada Asma'ul Azam Allah itu sendiri, kerana dia adalah Tuhan seluruh alam ini. Dia mutlak, wajibul wujud, dia segala-galanya daripada segala-galanya. Jadi dia minta kepada Allah selamat, dia diselamatkan oleh malaikat, dibukakan tali pengikat kaki dan tangan, dia berenang ke pantai bertemu dengan raja kembali. Raja buat kedua kalinya heran. Dia kata, sudah aku katakan daripada awal kamu tidak akan dapat membunuh aku tanpa izin daripada Tuhanku. Jadi katanya apa? Kalau kamu nak membunuh aku, kata Abdullah As-Samir, kamu ambillah apa sembarang senjata, baik daripada tongkat, batu atau segalanya, panah atau apa lembing. Sebelum kamu membalingkan kepada aku, maka kamu berkata Bismillahirrahmanirrahim, dan kamu minta kepada Tuhan aku untuk aku ini mati disebabkan balingan daripada kamu. Dibuat oleh raja ini kerana ingin melihat Abdullah As-Samir ini mati. Dilakukan apa yang diajarkan oleh Abdullah As-Samir. Abdullah As-Samir mati, tetapi tinggal kesan yang sangat besar di dalam hati raja tersebut. Betapa hebatnya Tuhan yang disembah, Tuhan yang diibadahi oleh Abdullah As-Samir. Lepas kematian Abdullah As-Samir, dia beriman, dia masuk agama Nasrani, yang kita kata ketika itu agama Nasrani masih suci bersih. Seluruh rakyatnya beragama Nasrani. Apabila seluruh rakyat Najran beragama Nasrani, kita kata pada minggu yang lalu, raja yang namanya Zunuwas yang memerintah Yaman keseluruhannya, Najran hanyalah satu bahagian daerah daripada keseluruhan Yaman, sudah mendengar berita di mana orang-orang Najran telah menyambut agama lain. Walhal Zunuwas mempunyai ambisi yang sangat kuat, iaitu untuk mengyahudikan seluruh Yaman, tidak terkecuali Najran. Dia menyiapkan bala tentera yang besar untuk menyerang Najran. Apa yang terjadi? Kita sambung minggu hadapan, iaitu hari Senin insya-Allah. Jai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'una biha innaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma